Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tunggu ramai lagi yang masuk. Uh, yang dah ada tu boleh thumbs up, tak boleh dengar suara kan? Okey. Selamat ber-PKP untuk negeri-negeri yang kena PKP, termasuklah negeri Johor. So, bila PKP macam ni, semuanya kena kurung, ya. Yang sakit pun tak berani datang klinik. So, Dr. Ju banyak masa untuk live dengan you all semua. Okay. Baru-baru ni Dr. Ju ada seorang patient Dr. Ju. Patient tu muda lagi. Berapa umur dia? Dalam rasanya belum 40 kot. So patient ni dah maknanya individu ni Encik ni dah ada dengan Dr. Ju lama jugalah, daripada bujang, lepas tu dia kahwin, lepas tu dia dapat anak kan. Waktu dia muda lagi, maknanya waktu dia umur 20-an tu, Dr. Ju detect dia ada hypertension, dia ada darah tinggi. So waktu tu dia obese, dia macam makan tak jaga, suka hati dia lah. Penat lah Dr. Ju ni hari-hari cakap dengan dia, you kena buat something, you kena jaga makan, you tak boleh makan gula, you kena exercise, you macam-macam lah cakap. Tapi biasalah orang bila muda, darah tinggi ni adalah sebab hari ni tajuk darah tinggi kan. Darah tinggi ni adalah satu ada satu keadaan yang tak ada simptom. Dia kata, saya tak sakit apa-apa doktor, kepala pun tak sakit, dia ambil ubat pun tak nak kan. Kadang datang, kadang tidak. Tapi bila datang tu, tekanan darahnya sangat-sangat tinggi kan. Sangat tinggi. Dr. Ju macam, takutnya kita sebagai doktor selalunya lah, kita tahu kan, kita macam Dr. Ju dah jadi doktor lebih daripada 30 tahun. Selalu nampak lah kat depan mata kita apa yang berlaku, what's next, apa akan berlaku kat dia. Jadi kita dah boleh agak tau, orang ni mesti satu hari nanti akan dapat sesuatu yang teruk lah kan. Tapi orang ni tak nampak. Kebanyakan orang ni dia tak nampak, because dia tak rasa dia muda, makan semua sedap lagi, hidup seronok lagi, baru kahwin semua kan. Jadi tak nak dengar kata. Jadi bila Dr. Ju cakap tak nak dengar kata, datang on and off, kadang beli ubat je. Bila kita cakap darah tinggi ni bahaya, dia beli ubat sahaja. Jadi tak check, susah. Jadi entah macam mana, because Dr. Ju bukan seorang je kat klinik. Ada doktor lain, ada doktor lokum semua. Jadi Dr. Ju lama tak jumpa dia. Satu hari tu dia datang jumpa, pergi Dr. Ju punya DJ wellness, nak buat bekam. Jadi terkejut lah tengok dia kurus, macam rupa dia tu macam tak sihat. Umur muda lagi kan, baru 30 lebih. Bila tanya, dia kata baru keluar ward. Kenapa keluar ward? Dia kata ada masalah jantung, dan dia tak boleh nafas gitulah. Jadi bila nak buat bekam, dia datang untuk buat bekam. Saya tahu kita Dr. Ju selalu cakap bekam boleh membantu semua kan. Jadi dia datang tu nak buat bekam. Jadi bila cek, tekanan darah dia gila-gila tinggi, bukan sikit tinggi tau. Ini baru balik daripada hospital, makan ubat, dan darah tinggi dia sangat tinggi. Waktu tu bawah sampai 130 ke macam tu. Maknanya atas tu 200 lebih, bawah 130. Staff Dr. Ju suruh buat breathing exercise, suruh relax, rehat dulu, terai dulu, macam mana pun tak boleh turun. Ubat makan dah sampai yang diambil ubat tu daripada hospital, rasanya 3-4 jenis jugalah. Tapi tak boleh juga turun, very high. Jadi tak boleh nak buat bekam hari tu. So
Dr. Ju pun pelik lah kenapa dia boleh keluar daripada hospital dengan tekanan darah yang tinggi sangat macam tu dan ubat semuanya dah tak jalan. Jadi baru-baru ni dengar yang patient ni ataupun encik ni dah meninggal dunia. Kan macam sedih sangat sebab anak dia kecil-kecil lagi, wife dia muda lagi dan dia pun muda lagi tapi dah meninggal dunia. Dan keadaan benda ni sangat-sangat menyedihkan lah sebab kat sini mesti ada benda-benda yang tak betul, ada misdiagnosis ataupun mungkin investigation tu maknanya apa yang dibuat pada pesakit ni mungkin dia punya investigation ataupun uji kaji yang dibuat pada patient ni mungkin tak habis ataupun mungkin patient ni keluar ke. Doktor Ju tak tahu apa pencanya kenapa patient ni boleh keluar dengan tekanan darah sangat tinggi macam tu. Jadi tekanan darah tinggi macam ni yang tak boleh nak kontrol macam ni dengan dah selalunya dah lebih daripada 2-3 ubat. Maknanya selalunya dah lebih daripada 3 ubat tapi tekanan darah tak boleh dikontrol, keadaan dipanggil resistant hypertension. Resistant hypertension, resistant ni kalau dalam bahasa Melayu ni kebal lah ya. Kebal ataupun imun ataupun kebal pada ubat lah, senang cerita. Maknanya darah tinggi dia dah kebal pada ubat. Ubat semua dah tak jalan. Ini dipanggil resistant hypertension ataupun kebal kepada ubat. Maknanya bukannya hypertension dia yang kebal, maknanya hypertension ataupun tekanan darah tinggi yang kebal pada ubat. Jadi mungkin anda semua tak tahu pasal benda ni. Mungkin salah satu okeylah kita cakap macam-macam tapi sebenarnya ramai yang tak tahu kenapa dia dapat kebal kepada hypertension ni. Kenapa dapat kebal pada ubat. Kenapa wujudnya resistant hypertension ini. Sebab benda ini sangat bahaya. Sebab komplikasi daripada hypertension semua orang Dr. Ju dah bagi tahu pada live yang sebelum ni. Maknanya bila tekanan terlalu tinggi, apa berlaku? Yang pertama, chronic case. Yang kedua, acute. Acute tu maknanya apa yang berlaku tiba-tiba tekanan darah tinggi serta-merta dapat dekat orang tu. Of course lah, salur darah kita akan mengembang, lama-lama pecah. Tapi itu adalah acute. Tapi yang chronic maknanya kalau benda tu berlaku lama sangat, salur darah kita akan tersumbat because salur darah kita akan crack, badan kita akan keluarkan bahan-bahan untuk menampal kawasan yang koyak tu dan lama-lama berlaku penyumbatan salur darah. Maknanya radang berlaku seluruh badan kita, penyumbatan everywhere. Salur darah kita penuh dengan parut, salur darah kita penuh dengan blockage, penuh dengan tersumbat. Jadi ini menyebabkan macam-macam masalah. Jadi apakah sebenarnya resistant hypertension tadi ataupun darah tinggi yang kebal pada ubat? Dekat sini cuba cek, cuba tengok siapa yang kat sini ada resistant hypertension. Boleh angkat tangan. Okey, siapa yang kat sini dah makan ubat 3 ubat tapi tekanan darahnya masih tak boleh dikawal. Maknanya anda dah ada resistant hypertension ya. Maknanya sebab bila kita ada resistant hypertension, maknanya kita punya risiko untuk dapat masalah jantung sangat tinggi. Because kita tahu tekanan darah yang tinggi adalah akan menyebabkan tekanan pada salur darah kita. Bukan salur darah, pada jantung kita. Jadi kita akan ramai yang berakhir dengan heart attack, berakhir dengan serangan jantung. Puncanya adalah resistant hypertension. Resistant hypertension ni sebenarnya multifactorial in etiology. Maknanya banyak penyebab dia. Penyebab dia bukan satu. Maknanya kalau dalam functional medicine kita akan tengok maknanya benda-benda yang berkaitan dengan gaya hidup orang tu, yang berkaitan dengan apa ubat yang diambil, yang berkaitan dengan rejim ubat yang diambil, adakah ubat yang diambil itu sesuai untuk keadaannya. Tapi yang paling penting sekali dalam resistant hypertension ini adalah kita kena tahu kenapa kita dapat kebal pada ubat. Kenapa tiba-tiba ubat tak jalan? Kenapa tiba-tiba
apa maknanya kita kebal pada ubat. Jadi benda tu kita kena, dekat sini Dr. Ju nak explain macam mana benda tu berlaku. Yang paling penting sekali diagnosis ataupun term ataupun keadaan resistant hypertension adalah bila orang tu bila seseorang tu dah on sekurang-kurangnya 3 jenis ubat dan tekanan darahnya masih tinggi. Yang itu dipanggil resistant hypertension. Selalunya benda tu akan ditengok berapa kali dia buat dan maknanya berapa kali dia check. Maknanya kalau dia check persistently, maknanya satu hari tu check pukul berapa, pukul ni masih juga tinggi, barulah kita diagnose dia sebagai ada masalah resistant hypertension. Okey, jadi berapa tinggi yang dikatakan tinggi. Maknanya tinggi yang dikatakan tinggi adalah bila sistolik tu ataupun tekanan darah waktu dulu Dr. dah ajarkan tekanan darah waktu tekanan darah waktu jantung mengecut dipanggil sistolik lebih daripada 140 dan waktu tekanan darah waktu diastolik lebih daripada 90 dan kadang-kadang dia macam tu je tak mau turun. Walaupun dah 3 jenis ubat tapi bawah tu masih 100 saja. Masih 120. Doktor ada beberapa kes. Even ada wanita juga dia kata dekat rumah bila dia check normal. Tapi bila jumpa kita buat macam-macam, dah bagi ubat, dah suruh tidur, dah suruh macam-macam tapi masih lagi tinggi. Jadi dia ada banyak kajian tentang punca-punca penyebab resistant hypertension dan kalau kita tengok dekat sini dia ada kajian dibuat dibuat di mana dalam dari kajian tu didapati 53% daripada partisipan ada resistant hypertension. Maknanya resistant hypertension tu maknanya benda yang quite common jugalah. Sebab Dr. Ju sendiri jumpa banyak kes-kes resistant hypertension ni di klinik ni sendiri. Dan bila kita refer ke hospital, mulanya kita bagi 1 ubat, lepas tu try 2 ubat masih tak jalan. Dan bila dihantar ke hospital, selalunya doktor akan bagi 3 ubat, ada yang 4 ubat tapi tak juga jalan. Okey, jadi dekat sini ada study dibuat di United States and the antihypertensive and lipid lowering treatment to prevent heart attack trial, nama dia ALLHAT. Dalam kajian tu mendapati dia follow up orang ni selepas 5 tahun. Orang-orang tu semua ada darah tinggi dan didapati selepas 5 tahun 34% daripada pesakit yang ada hypertension tu tak kontrol juga tekanan darahnya dan dia orang dah mengambil sekurang-kurangnya 2 ubat dan 27% pesakit yang kat situ tak juga kontrol darahnya setelah ambil 3 ubat dan 49% daripada partisipan dalam kajian tu mendapati dia punya tekanan darahnya tak kontrol dengan 1 atau 2 ubat dan 50% daripada partisipan memerlukan lebih daripada 3 ubat untuk kontrol hypertension dia. So, maknanya kalau kita ada hypertension, maknanya dah ubat kita akan bertambah puncanya. Dr. Ju dah explain dekat sebelum ni. Jadi prognosis untuk orang yang ada uncontrolled hypertension tu sangat-sangatlah tak bagus dan kita kena cari punca-puncanya. Okey, Dr. Ju akan bagi tahu dulu kat mana apakah punca-punca antara punca-punca kenapa kita dapat uncontrolled hypertension. Maknanya kita dapat resistant to ubat ataupun kebal kepada ubat.
Yang pertama sebab umur lah, sebab umur. Maknanya umur dah lanjut. Bila umur dah lanjut, maknanya tadi Dr. Ju dah cakap kerosakan dalam salur darahnya berlaku dah bertahun-tahun. Especially umur dah lanjut, waktu muda-muda dulu merokok, makan tak pernah jaga, stres dan menyebabkan salur darahnya keras, dan bila keras you nak anjalkan macam mana pun tak boleh. Ini old age ni kita tak boleh nak cakap apa-apalah, kecuali you pada yang muda kat sini, dia dah daripada sekarang dah buat sesuatu supaya dia tak akan dapat hypertension, and jauhilah terus daripada kebal kepada ubat. Kalau tekanan darah tinggi pun, kalau kita boleh lagi boleh buat sesuatu, itu adalah the best paling baik sekali. Okey, yang kedua, mungkin kekebalan hypertension juga disebabkan oleh obesity, ataupun mungkin disebabkan oleh pemakanan yang tinggi garam, mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit lain, chronic kidney disease, mungkin ada diabetes, mungkin ada sakit jantung, mungkin orang ni ada race juga tau. Race ni maknanya ada bangsa juga. Bangsa kulit hitam selalunya senang nak dapat nak dapat resistant hypertension. Ini risk tadi dan risiko lah tadi, risiko untuk dapat resistant hypertension. Pertama, umur yang meningkat. Yang kedua, obese. Yang ketiga, makan yang banyak garam. Keempat, mungkin ada masalah buah pinggang, kencing manis, mungkin ada sakit jantung. Kemudian mungkin orang tu adalah kulit hitam, ataupun lagi satu wanita. Wanita paling senang dapat resistant hypertension berbanding dengan lelaki. So kalau kita wanita, maknanya wanita kena lebih berhati-hati daripada lelaki. Okey, kita pergi kepada salah satu daripada predisposing factor kepada kebal kepada ubat. Mana darah tinggi yang kebal kepada ubat ataupun resistant hypertension. Yang pertama adalah genetik. Genetik ni dia orang dah buat kajian, dia ada extreme phenotype, maknanya dia dalam genetik. Genetik memainkan peranan dalam menentukan seseorang yang ada darah tinggi ni akan dapat resistant hypertension atau tidak. Jadi orang yang ada family history resistant hypertension, dekat sini yang perlu buat sesuatu, dan prevention lagi better daripada cure, because bila dah jadi susah nak betulkan. Jadi kalau you all kat sini yang belum ada hypertension tapi mak bapak ada hypertension, maknanya you punya genetik lemah dan you juga akan dapat hypertension kalau tak jaga daripada sekarang. Jadi orang-orang yang ada family history of hypertension ni, diorang dah buat kajian dah, macam-macam kajian dan menunjukkan memang orang yang ada family history of hypertension, you akan dapat hypertension. Dan kalau you ada family history yang dapat resistant hypertension, you nanti bila berumur akan dapat, kecuali you buat sesuatu di usia muda ni. Okay? Itu adalah genetik. Maknanya genetik sangat-sangat important sekali sebab tu dalam functional medicine, kalau orang tu ada hypertension, the first one bila dia baru datang, baru didiagnose hypertension, the first one kita akan tengok, kita akan trace dia punya genetik, sama ada dia memang ada dia ada tak family history of resistant hypertension. Mungkin mati disebabkan oleh hypertension, mati disebabkan oleh sakit jantung, mati disebabkan oleh stroke. Kalau you all ambil insurans, you perasan tak? Dia akan tanya dekat sini, sama ada you ada tak family history, mak bapak you ada darah tinggi ke tidak, mak bapak you hidup lagi ke tidak. Kalau dia meninggal kenapa? Dia meninggal kena kanser ke, ataupun dia meninggal stroke, ataupun meninggal sakit jantung. Kalau ditulis kat situ, kalau you all nak lulus, tulis je meninggal kat situ mati tua, ataupun tulis je kat situ meninggal accident, baru lepas. Tapi kalau you letak meninggal sebab kanser, because kanser juga datang dalam family, maknanya susah nak lulus ataupun mahal, insurans you kena bayar mahal. Sebab risiko you untuk dapat kanser, untuk dapat resistant hypertension, untuk mati disebabkan oleh komplikasi daripada hypertension tu sangat tinggi. That's why susah untuk lulus ataupun untuk dapat insurans. Walaupun kita yang bayar, tapi dia nak kita bayar lebih, sebab kemungkinan untuk you dapat benda tu sangat tinggi, dan company insurans akan rugi bayar family kita berjuta kalau kita tak ada.
Okey, satu lagi fenomena untuk kebal pada ubat ni, dia adalah pseudo resistant. Pseudo resistant ni maknanya dia bukan betul-betul resistant. Maknanya banyak diorang dah buat kajian ni, ramai orang yang ada masalah darah tinggi ni sebenarnya yang ada resistant hypertension ni sebenarnya dia bukan pun resistant pada hypertension. Sebenarnya dia tipu lah, maknanya dia pseudo. Maknanya pseudo tu maknanya dia palsu. Sebab sebenarnya dia bukan ada resistant hypertension. Sebab punca utamanya sebab dia tak makan ubat. Sebab 40% daripada orang yang ambil ubat ni, yang jumpa doktor tengok ada hypertension, bila doktor bagi ubat, lepas tu dia balik, lepas tu dia tak makan ubat. Lepas tu bila jumpa doktor ingat dia makan ubat, dia tengok darah dia sangat tinggi, doktor tambah lagi satu ubat. Pun dia balik, dia tak makan ubat. Kemudian dia datang lagi, doktor tengok darahnya masih lagi tinggi. Doktor, dia tanya makan ubat, makan. Doktor tambah lagi 3 ubat. Dah 3 ubat, 4 ubat masih juga tinggi. Jadi kadang-kadang doktor labelkan dia sebagai resistant hypertension ataupun kebal pada ubat. Tapi sebenarnya bukan kebal, tetapi false positive ataupun maknanya benda tu tidak benar. Benda tu disebabkan oleh makan ubat, tak makan ubat. Lagi satu false pseudo resistant ni ataupun palsu ni, tekanan darah tinggi kebal yang palsu ni juga disebabkan oleh bukan saja kita tak makan ubat tau, tapi disebabkan oleh mungkin waktu kita ambil waktu ambil ubat tu, waktu ambil pressure tu tak tepat. Maknanya waktu dia ambil tu mungkin dia tengah stres, ataupun dia mungkin baru datang, ataupun macam-macam lagi dia mungkin tengah lepas makan, ataupun mungkin dia tak cukup rest, ataupun mungkin blood pressure mesin tu rosak. Jadi kadang-kadang kita cek tinggi, cek tinggi, tapi sebenarnya dia bukan resistant, tapi masalah teknikal. Ada juga resistant hypertension ataupun pseudo hypertension tu juga disebabkan oleh yang dipanggil white collar syndrome. Baru-baru ni Dr. Ju dah ada juga bagi tahu pasal white collar syndrome. White collar syndrome adalah sindrom di mana BP kita tinggi hanya bila jumpa doktor, ataupun hanya bila berada dekat hospital, atau berada bila bukan dengan doktor pun, dekat jumpa dengan nurse saja. Ada yang jumpa dekat sebelah je, dekat wellness je, tak ada jumpa doktor pun. Bila staff check je, BP dia tinggi sangat, tapi dia record dalam buku dia sentiasa normal. Jadi orang macam ni juga bukan lagi pure blood hypertension resistant, ataupun resistant hypertension, ataupun kebal pada ubat. Sebenarnya macam ni juga adalah disebabkan oleh dipanggil white collar syndrome. Dia sebenarnya gementar bila berada di hospital, gementar bila jumpa doktor. Tak tahulah benda tu memang wujud. Jadi Dr. Ju dah cakap sebelum ni, kalau orang tu ada white collar syndrome, dia jumpa doktor je darah tinggi, kat rumah normal. Selalunya Dr. Ju akan cakap, okay, you bawa apa yang you cantik kat rumah. Hari-hari pagi petang suruh dia cek BP. Dan kalau boleh yang terbaik, bawa BP set tu pergi ke klinik untuk doktor cek pakai BP set tu. Sebab kadang-kadang BP kita untuk the best sekali untuk kita tengok tekanan darah kita adalah dengan kita kita cek pakai BP set yang sama. Kadang-kadang ada doktor dia pakai manual sebenarnya lebih bagus. Ada kadang-kadang pakai yang elektronik, ataupun yang pakai yang auto. Tapi kalau you tengok, kadang-kadang ada 2-3 BP set. Tengok BP ni tinggi aja. Tengok sini normal pula. Dekat rumah normal pula. Maknanya BP set tu yang something wrong. Jadi kita tak boleh terus saja cakap sebagai doktor, sepatutnya kita tak boleh terus cakap yang orang ni ada resistant hypertension. Okey, jadi benda tu sangat-sangat penting sebab kita tengok prevalence of, maknanya tinggi juga prevalence of, maknanya
kadar orang yang ada white coat syndrome tu adalah antara 20% hingga 30%. Maknanya 10 orang tu dalam 2 hingga 3 orang ada white coat white coat syndrome ataupun white coat effect ataupun sindrom kola putih. Maknanya sindrom jumpa doktor, ataupun jumpa medical professional. Jadi benda ni juga tidak dikira sebagai resistant hypertension. Okey, apakah faktor-faktor lifestyle ataupun keadaan lifestyle kita yang membawa kepada resistant hypertension? Nombor 1 is obesity. Of course, obesity adalah satu masalah yang membawa kepada tekanan darah kita tinggi. Jadi kadang-kadang bila dia jumpa doktor waktu tu berat badan dia mungkin 100. Tapi bila 2 bulan lagi dia naik dah 130. Lepas tu 150. Jadi of course lah BP dia akan naik. Jadi ini juga adalah penyebab utama, faktor utama kenapa kita dapat resistant hypertension. Dan diorang dah buat kajian juga bila orang-orang yang ada resistant hypertension ni, yang di puncanya adalah obesity, bila dia kuruskan badan, majoriti tekanan darahnya akan back to normal. Jadi resistant hypertension disebabkan oleh obesity. Kalau kita bagi saja ubat sampai 3-4 jenis ubat tak boleh jalan juga, memang you ada terpaksa kuruskan badan juga. Maknanya you dah resistant pada ubat. Maknanya you dah kebal pada ubat. Itu sangat-sangat susah. That's why kadang-kadang orang yang ada obesity ni sanggup, sebab doktor sanggup suruh dia buat bariatric surgery. Maknanya dia potong kecilkan perut dia supaya dia kurus. Sebab kalau dia tak buat benda tu, dia akan mati disebabkan oleh komplikasi daripada hypertension. Dan sebenarnya obesity ni kalau kita tengok untuk bariatric surgery, dia kecilkan perut. Bila perut dia kecil, kita tak boleh makan, kita akan muntah. Memanglah kita akan kurus. Jadi benda tu sebenarnya menyeksakan, tapi terpaksa dibuat sebab you tak boleh kontrol sendiri kalau tak dibuat macam tu. Sebenarnya kalau kita pandai, sebenarnya tak perlu pun buat bariatric surgery. Mungkin kita boleh buat intermittent fasting saja ataupun buat ketogenic diet seperti yang Dr. Ju ajar selama ini, yang boleh membuatkan orang kurus dan boleh membawa kepada you punya tekanan darah tinggi mudah untuk dikawal. Okey, selain daripada obesity juga, kadang-kadang kita kena tengok sama ada orang ni makan diet orang ni. Ada setengah orang dia dah resistant pada garam. Maknanya dia dah resistant pada garam. Maknanya dia akan makan garam masak sangat masin. Maknanya dia memang lidah dia memang dah tak boleh dah. Lidah dia memang sentiasa makan masin. Kalau tak masin dia tak boleh makan sebab dia dah resistant kepada masin. Jadi orang-orang yang macam ni juga kita kena tengok juga, kita kena kaji adakah resistant hypertension ni disebabkan oleh diet dia disebabkan oleh tinggi tinggi garam tu. Jadi kita kena tengok, ada orang dia tak ada pun, garam biasa je tapi masih lagi tinggi tekanan darah, tak boleh nak kawal. Jadi ini mungkin bukan disebabkan oleh dietary salt ataupun garam dalam pemakan. Tapi tak heran sebab Dr. Ju pernah jumpa ada orang yang memang dia masin je makan. Dia tak boleh makan tak masin. Maknanya dia masin itu bukan masin kita. Kita tak boleh makan makanan dia. Tapi bagi dia itu adalah normal. Jadi sebab bila kita bila garam tinggi, maknanya dia akan menyebabkan tekanan pressure juga naik, because garam tu akan membekatkan tekanan darah dan menyebabkan jantung kita bekerja dengan kuat untuk mengepam darah ke seluruh badan dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi ekses sodium ni juga boleh disebabkan oleh mungkin orang ni ada masalah buah pinggang rosak. Jadi kalau ada masalah buah pinggang rosak juga, dekat buah pinggang dia ada kelenjar yang mengawal tekanan darah. Dan kelenjar tu dinamakan kelenjar adrenal. Dia mengeluarkan hormon-hormon yang mengawal nutrient dalam badan kita, terutamanya sodium, garam tadilah, garam juga potasium, juga chloride, juga magnesium. Dan kalau orang ni ada masalah buah pinggang rosak, kemungkinan besar juga garam dalam badan dia tinggi dan menyebabkan tekanan darah juga tinggi dan menyebabkan susah untuk mengawal tekanan darahnya, dan dia juga akan mendapat yang dipanggil resistant hypertension ataupun hypertension yang kebal kepada ubat.
Okey, ada juga ubat-ubat tertentu yang menyebabkan kita boleh dapat resistant hypertension. Mungkin you all ada makan ubat lain selain daripada ubat tekanan darah tinggi yang bawa kepada tekanan darah tinggi kita susah nak dikawal. Okey, contoh-contoh ubat yang menyebabkan tekanan darah kita juga akan terkesan dan susah nak dikawal adalah contohnya adalah ubat non-narcotic analgesic, ubat painkiller, non-steroidal painkiller. Maknanya ubat tahan sakit. Kalau you all banyak sangat makan ubat tahan sakit, contoh-contohnya adalah Ponstan, Voltaren ataupun selektif COX-2 inhibitor, contohnya adalah Akoxia. Jadi ubat-ubat ni juga akan interfere dengan ubat darah tinggi, akan menyebabkan ubat darah tinggi kita tidak berkesan. Kadang-kadang puncanya itu sahaja dan menyebabkan ubat yang kita makan tak berkesan. Tekanan darah tinggi je sebab mungkin dia sakit kat mana-mana, asyik makan ubat je hari-hari, dan ubat tu menyebabkan ubat darah tinggi yang kita makan tu tidak berkesan. Jadi kalau anda ada masalah resistant hypertension ataupun tekanan darah tinggi, anda sudah tak boleh dikawal. Tengok kalau you ambil ambil anti-inflammatory ataupun ubat-ubat tahan sakit, jumpa doktor cakap saya makan ubat ni. Mungkin you all ambil ubat kat farmasi, mungkin doktor tak tahu yang you ambil ubat tu. Ubat-ubat lain contohnya juga ubat decongestant, ubat sesama juga, ataupun ubat diet. Ada ubat diet ya, ubat diet juga boleh. Ada ubat untuk menahan makan juga boleh menyebabkan tekanan darah kita susah nak dikawal. Begitu juga kokain. Kokain ni adalah drug juga, yang ubat juga yang selalunya dipakai juga untuk tahan sakit. Juga kat dulu-dulu ada dalam ubat batuk. Okey, ubat apa lain yang ubat lain yang boleh menyebabkan tekanan diri susah nak dikawal? Ubat stimulan. Stimulan ni contohnya amfetamin, ubat drug lah ni. Sekarang orang ramai menyalahgunakan dadah. Mungkin anda mengambil ubat ni untuk stimulan. Sekarang kan orang ramai menyalahgunakan dadah. Menyalahgunakan ubat. Dan contoh-contohnya ubat pil kuda lah, entah apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba ada orang muda datang dan bila doktor cek BP-nya tak boleh dikawal, kena tengok juga mungkin orang ni ada ambil stimulan. Ramai sebab Dr. Ju ada merawat banyak pesakit dadah kat sini. Jadi Dr. Ju tahu ramai anak-anak muda sekarang ambil pil-pil ini. Jadi ini juga menyebabkan dia akan ada darah tinggi, dan darah tinggi je susah nak dikawal dan menyebabkan dia dapat resistant hypertension. Dan juga alkohol. Alkohol ni kita cakap alkohol haram, tapi Dr. Ju tak heran juga ada juga orang Islam yang minum alkohol. Jadi alkohol ni tengoklah dulu bila ada bir haram. Bir memang haram kan? Tapi ada bir yang dibuat dekat tempat-tempat yang tidak dapat lesen dan menyebabkan ramai yang mati. Salah satunya puncanya adalah tekanan darah yang tidak boleh dikontrol. Apa lagi yang menyebabkan anda boleh dapat resistant hypertension, menyebabkan you darah tinggi, tapi darah tinggi you tak boleh dikawal? Kalau you ambil pil perancang keluarga. Siapa dekat sini ambil pil perancang keluarga? Pil perancang keluarga sebenarnya adalah hormon. Dan hormon ni juga kalau you buka dalam kotak pil perancang keluarga, you selak, you tengok, dozen of side effect pil perancang keluarga. Jadi pil perancang keluarga sebenarnya banyak kesan samping. That's why doktor selalunya tak benarkan ambil pil perancang keluarga kalau umur you dah 40 ke atas. Sebab bila umur 40 ke atas, sebenarnya you punya risiko untuk dapat darah tinggi sangat tinggi dah. Jadi kalau you ambil pil perancang keluarga, you juga akan dapat akan menyebabkan tekanan darah tinggi you tak boleh dikawal, yang menyebabkan you akan resistant kepada hypertension. Jadi kalau you all ada resistant hypertension ataupun kebal kepada ubat, dan ubat you dah 3 jenis tapi tekanan darah juga tinggi, check. Kalau you ambil pil perancang keluarga, tolong berhenti daripada mengambil pil perancang keluarga. Even bukan pil saja, injection pun juga kesannya sama. Yang terbaik kalau umur dah meningkat tu, kalau rasa-rasa dah tak nak beranak tu, ikat dia terus ataupun masuk IUCD. Itu adalah yang paling safe untuk kita tidak mengganggu dalaman kita, menyebabkan tekanan darah susah nak
rawat. Juga ada herba-herba tertentu. Juga ada herba-herba tertentu. Lycorice, juga Ephedra, mahuang. Jadi ada kompound-kompound ubat-ubat Cina yang juga boleh membawa kepada tekanan darah kita tak boleh dikontrol ataupun kita boleh dapat resistant hypertension. Okey, itu adalah antara punca-punca resistant hypertension yang you all semua perlu tahu. Kalau you all ada kat sini ada masalah-masalah tu, yang terbaik adalah kita kena cek dulu, cari dulu apa puncanya. Jangan pakai ubat, ambil ubat, tukar. Doktor kat hospital pun tak sempat nak tengok you ni ada masalah apa, you ni nak buat apa lagi. Sebab dia ada masalah, dia orang ada masalah ni. Selalunya sebagai doktor, kepatutnya doktor akan cek dulu. Kalau you punya BP tinggi, tengok dulu apa puncanya. Cari yang mana satu. Ada banyak tadi puncanya. Yang mana satu? Adakah you stress? Adakah you makan ubat? Adakah you ambil pil perancang? Adakah mungkin you ada penyakit-penyakit lain? Sebab dia ada juga penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan tekanan darah kita tak boleh dikawal. Contoh-contoh secondary, ini dipanggil secondary causes of uncontrolled hypertension ataupun secondary cause of resistant hypertension. Penyakit-penyakit lain adalah pheochromocytoma, iaitu penyakit ketumbuhan pada kelenjar adrenal. Mungkin you ada ketumbuhan dekat kelenjar adrenal you. So benda ni kena diambil tahu, especially yang muda-muda. Tiba-tiba muda-muda dapat hypertension. Kena tahu, jangan cakap just hypertension, tekanan darah tinggi ambil ubat, tekanan darah ambil ubat. Lagi satu, mungkin you ada Cushing syndrome. Cushing syndrome adalah penyakit mungkin disebabkan oleh you ambil steroid ataupun you are on steroid. Mungkin you ada masalah rheumatoid arthritis, masalah autoimmune disease yang menyebabkan doktor bagi you steroid, ataupun mungkin you ada sakit-sakit lutut yang doktor yang tak bertanggungjawab bagi you ubat yang mengandungi steroid, menyebabkan tekanan darah you naik dan susah nak dikawal dan muka bengkak. Sebab doktor you pernah jumpa sekali sendiri dekat patient doktor you yang datang dekat klinik ni, tengok muka merah padam, bengkak macam moon. Cushing syndrome ni adalah penyakit di mana steroid berlebihan dalam badan dia, muka dia jadi macam moon, macam bulan. Dekat sini ada buffalo hump dan tekanan darah dia tinggi, tak boleh dikontrol. Dan penyakit tu sebenarnya boleh di-reverse bila kita offkan ubat. Jadi kita kena tahu. That's why kalau orang tu ada masalah autoimmune, Dr. Ju selalunya akan bagi tahu dia ubat steroid is not the best treatment for you. You must cari benda lain, cari macam mana cara untuk you off ubat steroid, because steroid juga akan bawa kepada macam-macam masalah. Steroid is ubat yang boleh merawat segala penyakit. That's why orang gunakan steroid dalam pil, mungkin herba, mungkin pil kuat lah, apalah, sebab dia nak jual benda tu. Letak steroid semua baik. Kalau eczema baik, terus makan sebiji, besok dah baik. Kalau you ada sakit badan, makan sebiji, besok you dah boleh melompat. Itu adalah steroid. Tapi kesan sampingnya sangat dahsyat sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tak bertanggungjawab, dia letak ubat. Jadi kalau you all ambil ubat-ubat yang tiba-tiba you makan baik, you kena siasat, especially ubat-ubat yang tak ada KKM punya tak ada hologram, tak ada kelulusan daripada KKM. Kadang-kadang dia tulis KKM nombor, tapi KKM nombor tu sebenarnya bukan dia dah dapat kelulusan, tapi dia baru register dengan KKM, baru disiasat. Yang kalau dia nak tahu sama ada dia dah ada KKM punya level, dia kena KKM punya kelulusan, dia mesti ada hologram. Okey, selain daripada itu, penyakit hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism juga maknanya dia thyroid, ke sini ada thyroid, dan ada satu lagi kelenjar dipanggil parathyroid. Jadi parathyroid ni mengeluarkan hormon-hormon juga. Jadi kalau you ada masalah, mungkin you ada masalah hyperparathyroidism yang menyebabkan you punya BP tak boleh dikontrol. Dan lagi satu, kalau orang tu muda especially, mungkin punya punca tekanan darah you tak boleh kontrol sebab mungkin you ada masalah saluran darah yang terkepit. Maknanya masa you lahir, saluran darah you macam sempit dekat satu saluran darah dia. Jadi bila saluran darah you pada aorta, saluran yang paling besar dalam badan ni, tiap dia lahir dah sempit. Jadi bila dia sempit, tekanan darah akan naik. Mungkin itu puncanya, ya. Dan mungkin kita juga ada tumbuhan dekat otak. Sebab tumbuhan dekat otak juga boleh membawa kepada tekanan darah yang tidak boleh dikawal.
Lagi satu yang ramai orang tak tahu, punca resistant hypertension juga boleh disebabkan oleh sleep apnea. Sleep apnea adalah kat sini siapa yang tidur berdengkur, krok. Itu maknanya tidur berdengkur. Bila tidur berdengkur, kadang-kadang kalau you tengok, mungkin bapak ke, mungkin anak yang gemuk ke, selalu orang gemuk yang ada ni, tiba-tiba dia tidur, tiba-tiba dia berhenti bernafas. Tiba-tiba dia terkejut. Itu dipanggil apnea. Maknanya dia tengah-tengah tidur, tiba-tiba berhenti bernafas. Bila berhenti bernafas tu sebenarnya orang tu macam tak boleh bernafas. Maknanya itu dipanggil sleep apnea. Maknanya dia tengah tidur tapi dia berhenti bernafas. Dia boleh mati pun sebenarnya, tapi sebab ajal dia belum tiba, jadi bila dia berhenti bernafas, tiba-tiba dia terkejut, dibangun balik. Kemudian nanti dia tidur balik, berkejut. Kadang-kadang orang tak perasan dia ada sleep apnea. Sleep apnea, dan sangat bahaya orang yang ada sleep apnea ni, because dia boleh dapat micro sleep. Tengah-tengah drive tiba-tiba tertidur. Sebab malam dia tak sedar yang dia sebenarnya tak tidur. Ini kita boleh cerita satu hari nanti pasal obstructive sleep apnea. Jadi kalau orang tu ada tekanan gemuk, satu memang dia obese, menyebabkan tekanan darah tinggi, dan tekanan darah tinggi dia juga boleh jadi resistant ataupun kebal pada ubat disebabkan oleh dia juga ada apnea ataupun sleep apnea. Maknanya nafasnya berhenti masa tengah-tengah tidur. Okey, apa lagi? Jadi apa lagi punca sleep resistant hypertension? Sebenarnya banyak lah, tapi itu adalah yang common dan yang uncommon yang Dr. Ju boleh bagi pada hari ini. Jadi pada siapa-siapa yang ada masalah resistant hypertension, tolong jangan cuma makan ubat saja. Dah jumpa doktor, tinggi, tambah lagi ubat ya. Jadi kena cari all out apa punca benda tu berlaku Okey, sebab benda ni sangat-sangat important, dan especially kalau you all ada apnea. Sebab ramai sangat diorang dah buat kajian, ramai sangat orang yang ada hypertension tak boleh kawal ni adalah due to, maknanya diorang buat kajian kepada 41 pesakit, 24 lelaki dan 17 wanita yang ada resistant hypertension tadi, ataupun dia kebal kepada ubat, dan kajian mendapati 80% dia adalah disebabkan oleh sleep apnea tadi. Jadi kalau siapa-siapa ada kat sini yang tak perasan, cuba tanya wife, cuba tanya mungkin mak, ataupun mungkin tanya pasangan, adakah waktu dia tidur dia berdengkur, dan adakah waktu berdengkur tu tiba-tiba dia berhenti bernafas. Jadi itu mungkin punca tekanan darah dia tak boleh dikawal. Sebab bila you tak berhenti bernafas tu, maknanya oksigen pun terputus dalam badan. Itu menyebabkan rintangan sangat tinggi dalam badan kita. Maknanya itu adalah stres yang tinggi dalam badan kita. Jadi badan kita akan berdenyut, menyebabkan BP tak boleh nak dikawal. Okey semua. Sekarang ni kalau kita tengok, kita sekarang berada dalam musim COVID. Okey, jadi ramai yang tak boleh nak datang nak jumpa Dr. Ju. Jadi Dr. Ju nak umumkan Dr. Ju ada seminar online Manage Your Hypertension and Heart Disease with Dr. Ju pada 24 Januari, maknanya 2 minggu lagi pukul 8 malam. Okey, so untuk 50 peserta terawal saja. Jadi dalam seminar tu Dr. Ju akan explain macam mana nak mengawal orang yang ada masalah resistant hypertension, orang yang ada masalah hypertension ni, untuk supaya dia tidak sampai dapat masalah jantung, because hypertension akan membawa kepada masalah sakit jantung. Jadi jangan lupa untuk you all join Dr. Ju punya seminar Hypertension and Heart Disease with Dr. Ju pada 28 Januari 2021. Untuk register, mungkin tim Dr. Ju akan bagi link untuk register register seminar ni. Jadi musim-musim PKP ni, why not you all timba ilmu. Dan insya-Allah musim-musim PKP ni, kalau Dr. Ju ada di klinik, Dr. Ju akan live mungkin setiap hari, because macam PKP dululah, because waktu ni lah tak ramai orang datang. Orang yang daripada jauh pun tak datang. Yang jauh-jauh tu kalau nak coaching tu, yang eloknya buatlah online dengan Dr. Ju, tak payahlah datang sini, sebab nanti you all datang bawa COVID, ataupun you all datang dapat COVID. Lebih baik you all buat
buat coaching online dengan Dr. Ju sebab sekarang ni pun coaching online Dr. Ju dah buka kepada half price, sangat-sangat murah daripada dulu. Dan cuba bayangkan ya, Dr. Ju spend time dengan you all 1.5 jam, kadang-kadang sampai 2 jam pun ada, untuk bantu you all untuk selesaikan masalah you all. Maknanya Dr. Ju akan coach you all daripada bagi tahu info pada masalah you all, macam besok pun ada, lusa pun ada, Dr. Ju ada online. Terima kasih kepada yang dah mendaftar, yang dah coach dari online dengan Dr. Ju. Sebab cara Dr. Ju adalah bila Dr. Ju dapat satu pesakit dengan ada masalah, Dr. Ju akan kaji apa sebenarnya masalah you sebenarnya. Jadi kita akan cari, korek apa masalah you, dan kita akan cuba selesaikan dengan cara bagi-bagi protokol Dr. Ju dan ikut functional medicine, bukan setakat bagi ubat. Jadi siapa-siapa yang nak coaching dengan Dr. Ju, bolehlah buat secara online, insya-Allah. Nanti Dr. Ju akan live lagi, mungkin besok, lusa tulah, sebab sekarang ni tak ada kerja kan. Dah kena kurung ni, tak ada kerja. So masa ni lah you all boleh dapat menimba ilmu banyak-banyak daripada Dr. Ju. Okay, itu sahaja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum. Selamat beristirahat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.